Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam siri seterusnya, iaitu berkenaan dengan haba pembakaran dan nilai bahan api untuk sesebuah bahan api. Okey, so maka kita akan start terlebih dahulu. Apa itu haba pembakaran? Okey, apa itu haba pembakaran? Kalau kita nak tengok, okey. Haba pembakaran, haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan. Sekarang kita berbicara tentang haba pembakaran. Okey. So apa itu haba pembakaran? Haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan api dibakar secara lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey, ada beberapa poin penting dalam takrif ataupun makna bagi haba pembakaran ini. Okey, yang pertama ialah of course haba yang dibebaskan. Kalau tak ada haba yang dibebaskan, kalau dia tak terbebas, maka haba tu taklah dapat diukur kan. Okey. Yang kedua ialah 1 mol bahan api. Yang ini semua maklum. Daripada haba pemendakan, haba penyesaran, semua dia berbicara tentang 1 mol. Kalau dalam haba pemendakan, kita berbicara tentang 1 mol mendakan yang terhasil. Yang kedua, haba peneutralan, 1 mol air yang terhasil. Air tau 1 mol air yang terhasil. Yang ketiga dalam haba penyesaran 1 mol logam yang tersesar. Dalam haba pembakaran 1 mol bahan api. Bahan api ni boleh menjadi macam-macam benda. Sama ada alkohol, boleh, gula pun boleh, apa lagi kita boleh? Alkana pun boleh. Okey. Semua boleh. Okey. Seterusnya, poin penting, dibakar secara lengkap. Kenapa dibakar secara lengkap? Sebab nanti kita akan melihat bahawa dalam pembakaran lengkap, hanya karbon dioksida dan oksigen yang terhasil. Okey, kenapa mesti dibakar secara lengkap? Sebab kita nak pastikan semua karbon-karbon yang ada dalam bahan bakar kita ditukarkan kepada karbon dioksida dan juga air. Dalam karbon ni kita nak tukar kepada karbon dioksida lah. Jadi untuk memastikan semua karbon ditukar kepada karbon dioksida, mestilah dibakar secara lengkap. Cikgu, apa jadi kalau tak lengkap? Kalau tak lengkap, kita mesti ingat pembakaran akan menghasilkan jelaga. Jelaga tu apa? Karbon lah. So karbon yang sepatutnya ditukarkan kepada karbon dioksida tidak ditukarkan kepada karbon dioksida, tapi dia jadi sebagai karbon. Oleh itu, kita nak elakkan pembentukan karbon tadi, maka kita kena pastikan bahawa bahan api kita tadi dibakar secara lengkap. Okay? Dan syarat untuk pembakaran secara lengkap mestilah dalam oksigen berlebihan. Kalau oksigen awak tak cukup, macam mana awak nak dapat pembakaran yang lengkap? So, tak boleh. So, mestilah dalam oksigen berlebihan. So, kita ada beberapa poin penting. 1, 2, 3 dan 4. Okay. Alright. Jadi, bila kita berbicara berkenaan dengan oksigen berlebihan, maka poin penting di sini adalah produk awak mestilah karbon dioksida dan juga oksigen sahaja. Tiada benda lain. Okey? Itu untuk permulaan bagi bab haba pembakaran. Okay, now kita start with one thing. Okay, katakan kita ada 1 mol karbon block ataupun karbon 1 mol serbuk karbon lah. 1 mol serbuk karbon kita bakar.
Okey. Kita bakar satu mol karbon ni, apa yang terjadi ialah delta H ataupun haba yang terbebas akan dibebaskan sebanyak 393.5 kilojoule per mol. Okay. Sebab saya cakap tadi bakar satu mol kan. So untuk satu mol tu 393.5 kilojoule haba terbebas. Okay. So ini yang kita panggil sebagai haba pembakaran karbon. Okay. Alright. Okay. Kenapa haba pembakaran ni mesti eksotermik? Okey, yang pertama, pernah ke awak nampak awak bakar minyak ataupun awak bakar kayu ke, tiba-tiba awak menghasilkan apinya sejuk? Tak ada kan? Mesti apinya panas. Itu bukti yang paling senang. Kenapa haba pembakaran mesti eksotermik? Okey, dalam buah haba, mesti ada terbebaskan habanya. Okey, yang kedua, kenapa haba pembakaran eksotermik? Okey, mesti awak akan tanya, cikgu, untuk karbon tu menghasilkan karbon dioksida, kita mestilah pecahkan ikatan antara karbon dengan karbon ni kan. Jadi kita memerlukan tenaga untuk pecahkan ikatan karbon dengan karbon. Okey. Awak kena ingat satu benda. Sekarang ni kita ada pemecahan ikatan karbon-karbon dan kita ada penghasilan ataupun pembentukan ikatan karbon oksigen. Okey. Pemecahan ikatan karbon-karbon hanya menggunakan sekitar 300 joule kalau tak silap saya, ke 300 kilojoule, around 300 plus joule tenaga. Dan pembentukan ikatan karbon oksigen akan membebaskan sebanyak 700 plus joule tenaga. Jadi awak tengok siapa besar pembentukan ikatan kan, maka haba yang terbebas lebih besar daripada haba yang digunakan. Maka sebab itulah awak akan lihat haba pembakaran akan membebaskan haba lah. Okay? Okey. Jadinya dalam pembentukan haba pembakaran ni, kita akan boleh menentukan haba pembakaran jika maklumat-maklumat ini telah diberi. Okey. Dalam haba penyesaran, dalam haba pemendakan dan dalam haba peneutralan, kita mesti ada jisim larutan. Yang kedua, selepas kita ada jisim larutan, kita kena ada peningkatan suhu, dan bila kita ada peningkatan suhu, kita kena cari bilangan mol apa-apa yang kita nak ukur tu lah. Contoh kalau macam haba pemendakan, bilangan mol garam yang termendak tu. Kalau haba peneutralan, bilangan mol air yang terhasil. Kalau haba penyesaran, bilangan mol logam yang tersesar. Jadi dalam kes ini, apa benda yang perlu kita ada untuk mengira haba pembakaran? Yang pertama, kita mesti ada jisim bahan bakar. Okay, jisim bahan api lah. Bahan api. Okay. Yang kedua, kita mesti ada isi padu air. Isi padu air. Dan yang ketiga, kita mesti ada peningkatan suhu. Okey. Okay, apa fungsi jisim bahan api? Jisim bahan api, of course lah, awak nak mencari bilangan mol kan? Awak nak cari N. Bila awak nak cari N, nak apa yang kena ada? Jisim bahan api lah. Kalau tak ada jisim bahan api, macam mana awak nak dapat bilangan mol? Betul tak? Okey. Settle kat situ. Yang kedua, isi padu air. Okey. Dalam haba pembakaran, awak jangan ingat kita nak ukur peningkatan suhu bahan bakar pula. Kalau kita nak bakar bahan bakar tu, tiba kita nak ukur peningkatan suhu bahan bakar, mana pula logiknya? Tidak. So, kita kena transfer haba yang terhasil daripada pembakaran bahan bakar tu tadi kepada sesuatu benda yang kita... Okey, so isi padu air, kita tak boleh. Okey, sekarang ni, kita yang pertama, kita tak boleh nak ukur direct kepada bahan bakar yang dibakar tu untuk mencari berapa
perubahan suhu. Sebab kita nak kenal peningkatan suhu kan. So kita tak boleh ukur peningkatan suhu tu pada bahan bakar tu tadi. Which is memang tak logik pula. Macam mana yang terbakarnya atas je, yang bawah tu tak ada perubahan pun. So macam kita nak ukur peningkatan suhu pada bahan bakar tu tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cikgu, kita ada bekas dan kita letak macam sumbu kan. So kita bakar. So ni api dia. Okey. So cikgu, kenapa kita tak letak termometer kita kat sini? Okey. Yang pertama, termometer makmal awak diperbuat daripada merkuri. Okey. Diperbuat dari merkuri di mana termometer makmal awak hanya mempunyai minimum suhu yang boleh diukur ialah around negatif 5 darjah Celsius dan maksimum around 120 darjah Celsius. Api ni tahu berapa panas? Around 200 ke 400 darjah Celsius. Tak kepecah termometer awak tu nanti. Okay? Sebab itulah haba yang terhasil daripada sini perlu ditransfer ataupun perlu dipindahkan kepada sesuatu yang lebih masuk akal untuk diukur. Tapi dengan beberapa syarat yang saya akan cerita nanti. Okay? Yang ketiga, of course, kena ada peningkatan suhu. Sebab itulah tadi kita pindahkan haba kepada air, sebab tu kita kena isi padu air kita untuk menentukan kita punya MC theta. Okay? Sebab dalam haba penyesaran, haba peneutralan, haba pemendakan, semuanya kita akan ukur isi padu air itu tadi sebagai jisim untuk menentukan berapa perubahan tenaga. So di sini kita perlukan isi padu air juga untuk menentukan berapa perubahan tenaga yang terhasil. Jadi di sini termometer akan diletakkan dalam air ni, so kita boleh ukurlah berapa tenaga yang dibebaskan. Okey. Seterusnya, dalam kita nak transfer haba yang terhasil tu tadi, dalam kita nak transfer ataupun kita nak pindahkan haba yang terhasil tu tadi kepada air, okay, so kita ada beberapa benda yang penting untuk diambil peduli. Okay, yang pertama, semasa awak buat radas awak, so dalam susunan radas awak mesti ada benda ni. Katakanlah nanti dalam kertas 3 awak nak kena buat eksperimen untuk menentukan berapa haba pembakaran. So ini apparatus ataupun radas-radas yang awak perlu ada. Okay, yang pertama kita perlu ada kita punya pelita bawah ni. Okay, pelita. Di mana pelita ni tempat kita simpan kita punya minyak ataupun kita punya bahan bakar tu tadi. Dan kita mesti ada, pelita ni mesti ada sumbu lah. Sumbu. Okay, mesti ada sumbu dia. Mesti ada sumbu, mesti terendam dalam awak punya bahan bakar lah. Okay, itu yang pertama. So yang kedua, dalam eksperimen ini, awak kena ukur terlebih dahulu jisim bekas dan sumbu yang kosong. Jisim bekas dan sumbu yang kosong. Kemudian, kita ukur, kita masukkan bahan api. Kemudian, kita ukur berapa jisim bekas kosong campur jisim bahan api. So, yang pertama, kita mesti ada bekas kosong. Bekas kosong. Campur dengan sumbu lah. Campur dengan sumbu. Yang kedua, kita mesti ada bekas kosong campur dengan sumbu. Sumbar lagi, sumbu campur dengan bahan api. Dan jisim ketiga yang awak kena ada ialah bekas kosong punya jisim campur sumbu campur bahan api. Sebab kita nak cari bahan api yang telah digunakan berapa banyak. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam setup ataupun penyusunan radas, awak kena ada satu lagi benda, iaitu penghadang. Okey. Kenapa mesti ada penghadang ni? Sebab kita nak mengelakkan apinya meliuk-liuk. Bila apinya meliuk-liuk, tidak 100% haba yang datang daripada api ni tadi akan ditransfer kepada bekas tu. So kita nak elakkan benda tu, api meliuk-liuk, so haba tak ditransfer secara 100%. Maka apa kita buat? Kita letakkan penghadang supaya api tersebut kekal tegak. Okay? Yang keempat, awak nak letak air tu dalam bekas apa? Okay. Bila kita bercakap tentang nak letak air dalam bekas apa, bekas yang awak gunakan mestilah bekas yang
boleh mengkonduksi ataupun mengalirkan haba dengan baik. Sebab apa? Kita nak pastikan seboleh mungkin haba yang terhasil pada api ni tadi akan kalau boleh 100% mengalir dekat air ni. Sebab kita ukur tadi suhu air kan. So kita nak transferkan haba kepada air, maka kita kena pastikan seoptimum atau semaksimum mungkin haba yang terhasil daripada api ni tadi dipindahkan kepada air awak. Okay, ni air lah. So dengan cara apa? Menggunakan bekas yang mengalirkan haba dengan baik. Contoh, bekas kuprum, okay? Bekas kuprum, bekas aluminium, dan seumpamanya. Okay? So kita termometer kat sini, jangan lupa. Okay. Right. Macam tu je. Okay? So, daripada situ barulah kita akan kira kita punya haba pembakaran. Okey. So macam mana kira haba pembakaran kita? Yang pertama, cari terlebih dahulu berapa jisim bahan api yang terbakar. Okey, saya rasa bekas kosong plus sumbu ni tak perlu. Okey. So berapa jisim bahan api yang terbakar, maka kita just gunakan C tolak B, B tolak C lah. So kita tahu ini ialah bahan api sebelum dan ini ialah bahan api selepas. Okey, bahan api selepas. So ini ialah awak punya bekas campur sumbu. Campur bahan api sebelum dan C ialah bahan api selepas. Maka nak cari berapa banyak minyak yang telah digunakan atau bahan api yang telah digunakan. So kita buat B tolak C lah. Dapatlah jisim bahan api yang telah digunakan. Okay, alright. So seterusnya macam biasa kita kena gunakan MC data di mana apabila awak bakar awak punya minyak ni tadi kat bawah ni tadi, awak akan perhatikan peningkatan suhu. Peningkatan suhu ni tadi ialah awak punya data. Okay, awak punya data. Then dapatkan MC data, awak akan dapatkan perubahan haba sama dengan MC data. Then dah dapat perubahan haba. Macam mana nak cari haba pembakaran? Perubahan haba bagi dengan number of mole. Number of mole apa? Number of mole bahan bakar. Number of mole bahan bakar. Okey. So, mana dapat number of mole bahan bakar ni datang daripada ni lah B tolak C ni tadi. B tolak C ni tadi awak dapat jisim bahan bakar yang telah digunakan. So, apabila jisim bahan api ataupun bahan bakar yang digunakan dah dapat, awak gunakanlah jisim dia ni, awak bahagikan dengan jisim bahagi dengan GMR, jisim molar relatif bagi bahan bakar tersebut. So, akan dapat bilangan mol awak. Okay, alright. So now, let's take a look on a question. Katakan dalam satu eksperimen, etanol telah dibakar. Which is etanol. Etanol telah dibakar. Okay. Etanol telah dibakar di mana? Kat sini. So, etanol ni letak dalam ni lah. Jangan biar tak atas ni. Letak kat bawah ni. Etanol. Okay, etanol kalau kita bakar sumbu. Dan kita pindahkan kepada air ni. Okay, air ni berapa banyak? 100 cm padu. Okay. So, etanol telah dibakar dengan etanol telah dibakar dan memanaskan air 100 cm padu tadi. So, memanaskan
air 100 cm padu. Okey. Dan kita lihat, kita panaskan etanol tersebut sehingga suhu meningkat sebanyak 20 darjah Celsius. Okey. Soalan tanya, berapa haba pembakaran? Tapi dia bagi maklumat lagi, jisim awal bekas sama dengan 46.3, jisim akhir bekas ialah 46 gram. Okey, 46 gram dan suhu meningkat 20 darjah Celsius. Okey, cukup kat situ. So yang pertama, terlebih dahulu apa yang kita perlu buat ialah cari dahulu perubahan jisim. Perubahan jisim 46.3 tolak 46. Jadilah perubahan jisim sebanyak sebanyak 0.3 gram. Okey. Dan dapat perubahan jisim yang kedua, cari bilangan mol bahan api yang terbakar. Cari dulu bilangan mol bahan api yang terbakar pula dah. Okey. Cari bilangan mol bahan api yang terbakar. Okey. So berapa bilangan mol bahan api yang terbakar? Okey. Samalah dengan 0.3 dibahagikan dengan berapa jisim molekul relatif untuk etanol. Jisim molekul relatif untuk etanol ialah C2 2 darab 12 campur dengan 5 darab 1 campur dengan 16 campur 1. So ini ialah C2 H5OH. So akan dapat 0.3 gram dibahagikan dengan 46 gram per mol. Okey, 46 gram per mol. Okey, so awak akan dapat bersamaan dengan 0.0065 mol. Okey, yang ketiga, cari perubahan haba. Perubahan haba guna apa? Perubahan haba menggunakan MC theta. Okay, MC theta. So gunakanlah M which is jisim air. Jisim air bersama dengan 100 gram. C air ialah 4.2 joule per gram per degree Celsius. Dan theta awak sebanyak berapa tadi? Dia dah bagi tahu perubahan suhu sebanyak 20 darjah Celsius. So darabkan semua ni, awak akan dapat 100 darab 4.2 darab 20, awak akan dapat 8,400 joule. Okey. Seterusnya dapat perubahan haba yang keempat. Barulah cari awak punya haba pembakaran. Haba pembakaran, just ambil delta H sama dengan 8,400 dibahagikan dengan 0.0065 mol. So awak akan dapatlah di sini bahawa 1288 kg per mol. Dan jangan lupa satu benda, ini ialah tindak balas eksotermik, maka apabila tindak balas eksotermik tanda mesti negatif, menandakan haba dibebaskan. Okay. Ini sama je macam yang lain tu, cuma kita akan ambil jisim ni ialah jisim air yang kita letak atas tu tadi, dan kita kena kira perubahan jisim minyak yang tinggal dalam bekas tu supaya kita nak tahu berapa mol minyak yang terbakar. Okay, alright.
Selesai di situ, cara pengiraan lebih kurang sama je macam haba penyesaran, haba pembendakan, haba peneutralan dan juga haba pembakaran lah di sini. Okey. Now, setelah kita belajar mengira berapa haba pembakaran tadi, so kita akan lihat perbandingan di antara haba pembakaran untuk jenis-jenis alkohol yang berbeza. Okay, dalam kes ni kita akan berbicara berkenaan dengan metanol. Metanol, etanol, propanol dan butanol. Butanol. Okay, so kira metanol, etanol, propanol dan butanol. Okay, so sekarang ni seperti yang kita sedia maklum, kita boleh tahu bahawa metanol mempunyai formula CH3OH, etanol C2H5OH, propanol C3H7OH dan butanol C4H9OH. Apa trend dia yang kita perasan di sini? Bilangan karbon semakin bertambah. Okey, apa efek yang akan berlaku apabila bilangan karbon semakin bertambah? Maka kita akan lihat haba pembakaran dia juga semakin bertambah, di mana metanol mempunyai negatif 715 kJ per mol. Okay. Dan seterusnya untuk etanol negatif 1376 kJ per mol. Okay. Untuk propanol negatif 2017 dan butanol sebanyak negatif 2679. So kita perhatikan semakin meningkat bilangan karbon, semakin meningkat haba pembakaran. Kenapa? Macam saya cakap tadi, bahan api akan terbakar menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida yang terbebas, semakin banyak haba yang terbebas. Oleh sebab itu, apabila bilangan karbon meningkat, haba pembakaran juga akan meningkat. Okay? Simple. So, saya dah cerita tadi. Okay? Penghasilan ikatan antara karbon dengan oksigen akan menghasilkan haba yang lebih tinggi daripada pemecahan ikatan di antara karbon dengan karbon. Okay. So sebab tu haba akan dibebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak karbon dalam sesuatu, dalam kesnya alkohol lah, semakin banyak karbon dalam sesuatu alkohol ni, semakin banyak ikatan antara karbon oksigen yang akan terhasil. Semakin banyak ikatan antara karbon oksigen yang terhasil, semakin banyak haba yang dibebaskan. Sebab itulah orang akan perhatikan nilai bahan api dia semakin meningkat. Okay. Dan ada dua benda di sini yang kita perhatikan dan saya dah cerita tadi. Benda yang pertama iaitu semakin bertambah bilangan karbon, semakin meningkat haba pembakaran. So, sebab kita dah tahu karbon makin banyak karbon dioksida yang terhasil. Bila makin banyak karbon dioksida terhasil, makin banyak haba yang dibebaskan. Okey. Yang kedua, kalau perhatikan perubahan ataupun perbezaan di antara etanol dengan metanol, propanol dengan etanol dan juga butanol dengan propanol, bezanya agak malang. Okey, di mana kita boleh lihat di sini ke sini 661 kJ perbezaan. Sini ke sini akan melihat 641 kJ perbezaan dan di sini ke sini ialah 662 kJ perbezaan. Kenapa perbezaannya hampir malang? Kenapa perbezaannya hampir malang? Sebab semua ni beza dia hanya satu karbon. Ni ke sini satu karbon, sini ke sini satu karbon, sini ke sini satu karbon. Sebab tu perbezaannya hampir malang kerana apa? Daripada metanol ke etanol bertambah satu karbon. Daripada etanol ke propanol bertambah satu lagi karbon dan daripada propanol ke butanol akan bertambah lagi satu karbon. So perbezaan hanya satu karbon tadi menyebabkan perbezaan haba pembakaran di antara mereka agak malang. Okay? Alright. Seterusnya kita akan lihat kepada
fuel value ataupun nilai bahan api bagi sesuatu bahan. Okay, apa itu nilai bahan api? Nilai bahan api ni kita nak mengetahui apabila kita bakar sesuatu bahan, berapa banyak haba yang terhasil per unit jisim. Okay, so kalau tadi kita gunakan kilojoule per mol, sekarang untuk nilai bahan api, kita akan gunakan kilojoule per gram ataupun joule per gram, mana-mana lah. Okay. So kita boleh lihat di sini untuk hidrogen, nilai bahan api dia ialah hidrogen, nilai bahan api dia adalah sebanyak 143 kJ per gram. Yang kedua, propane ataupun propana 50 kJ per gram. Okay, dan ada banyak lagi bahan api. So kita tahu semakin tinggi nilai bahan api, semakin boleh kata efisien lah, ataupun semakin banyak haba yang dibebaskan pada 1 gram. Maksudnya kita tahu 1 gram akan contoh 1 gram hidrogen akan membebaskan 143 kJ per 1 gram hidrogen akan menghasilkan 143 kJ haba. Begitu juga propana, 1 gram propana akan menghasilkan 50 kJ haba. Okey, dan saya bagi lagi 1 gram metanol akan menghasilkan 23 kJ haba. So di sini kita boleh lihat hidrogen menghasilkan haba yang sangat tinggi berbanding dengan kebanyakan bahan api yang lain. Okay. Sebab itu kita lihat hidrogen banyak digunakan sebagai bahan api untuk kapal angkasa. Kerana apa? Kerana hidrogen sangat mudah terbakar dan dia menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Kenapa kapal angkasa perlukan tenaga yang sangat tinggi? Sebab kapal angkasa memerlukan tenaga yang sangat tinggi supaya boleh melawan, boleh menghasilkan halaju yang sangat tinggi. Bila menghasilkan halaju yang sangat tinggi, boleh menyebabkan dia boleh mengatasi halaju lepas bumi, dan bila dia melepasi ataupun dia mengatasi halaju lepas bumi, maka dia bolehlah keluar ke angkasa. Masuk fizik sikit. Okey, itu dalam bab kegravitian lah. Okey. Now, ada satu lagi benda yang saya nak awak realise. Okay, kita tengok kat sini. Haba pembakaran propanol sepatutnya mengikut buku, nilai haba pembakaran propanol adalah negatif 1376 kJ per mol. Tetapi tengok apa yang kita kira tadi. Berapa haba pembakaran yang terhasil? Okey, berapa pembakaran yang terhasil? Awak dapat negatif 1288. Tadi 1376 kan kalau ikut buku. Okey, kenapa? Sebab yang pertama, kalau soalan boleh tanya macam tu, benda yang pertama boleh terfikir ialah yang pertama, ada haba yang terbebas ke persekitaran. Okey, satu, haba terbebas ke persekitaran. Okey, itu yang haba terbebas ke persekitaran. Yang kedua yang kita boleh fikirkan mungkin, sebab tadi kita dah kata definisi haba pembakaran ialah pembakaran yang mesti lengkap. Okey, kemungkinan yang kedua yang terjadi ialah pembakaran tidak lengkap. Okay, pembakaran tidak lengkap. Okay, sebab itulah kita akan lihat mungkin akan ada sedikit menghasilkan jelaga dan seumpamanya. Okey. Alright. Okay, now satu lagi persoalan yang mungkin kita boleh fikir. Okay, tadi dalam definisi haba pembakaran, kita dapat bahawa mesti pembakaran yang lengkap. Okay, now saya timbulkan satu persoalan. Bagaimana kalau pembakaran tak lengkap? Apa jadi pada haba pembakaran? Okay, apabila pembakaran tidak lengkap, maka secara logiknya mengikut definisi, awak punya haba pembakaran akan semakin berkurang. Okey, kenapa semakin berkurang, cikgu? Okey, jom kita tengok. Tengok balik definisi.
Haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan api dibakar secara lengkap di dalam oksigen berlebihan. Okey. Dan satu lagi yang okey, sorry. Ini bukan pasal definisi. Kita tengok balik pasal cerita tadi yang saya cerita tadi. Okey. Haba yang tenaga yang digunakan untuk meleraikan ikatan karbon-karbon ialah 300 joule, dan tenaga yang dihasilkan apabila ikatan karbon oksigen terhasil ialah 700 joule. Kalau pembakaran tidak lengkap, kurang ikatan di antara karbon dengan oksigen yang akan terhasil. Bila kurangnya ikatan antara karbon dan oksigen yang terhasil, maka apa jadi? Semakin sedikitlah 700 joule yang akan terhasil. Okey, tenaga 300 joule ni banyak yang digunakan, tetapi 700 joule ni semakin sikit. Apa jadi? Haba pembakaran awak akan semakin kurang. Sebab tu lah di situ, bila kat sini habanya yang terbebas ni kurang, tetapi haba yang digunakannya lebih, tenaga digunakan lebih, tenaga terbebas kurang, maka haba yang dibebaskan juga berkurang. As simple as that. Okay? Okay. Alright. Seterusnya. Okay. So, itu ialah berkenaan nilai bahan api. Dan seterusnya kita akan berbicara berkenaan dengan apa kegunaan ataupun aplikasi kepada semua yang kita cerita pasal tadi, bahan api apa semua kan. Okay, yang pertama, haba pemendakan atau haba penetralan tadi. Okay, apa aplikasi termokimia ni? Yang pertama, kita boleh gunakan tindak balas menghasilkan haba ni, kita boleh gunakan sebagai pek sejuk ataupun pek panas. Okay, pek sejuk ataupun pek panas. Okay, pek sejuk ataupun pek panas boleh dihasilkan dengan menggunakan biasanya pek sejuk dan pek panas ni menggunakan pelarutan ataupun kita nak larutkan sesuatu bahan ke dalam air. Okay, dalam awak punya pek sejuk ataupun pek panas tu, okay, ini cerita pasal pek sejuk, pek panas yang menggunakan bahan kimia tau. Bukan yang awak isi air panas semua tu, bukan itu. Okay, so kita akan ada 2 kompartmen, di mana 2 kompartmen ni tadi ada air dan juga suatu bahan kimia. Bahan kimia. Dan di sini adalah air. Okay. So bila awak tekan pek sejuk atau pek panas tu, paket bahan kimia ni akan pecah dan air ni akan pecah. So bahan kimia tadi akan larut di dalam air. So itu yang akan menghasilkan haba ataupun akan menjadikan pek ni tadi akan menjadi sejuk. Terpulangkan bahan kimia apa yang awak gunakan. Kalau contoh awak gunakan katakan natrium hidroksida ataupun sabun serbuk ke apa kan. Okay. So apabila natrium hidroksida ataupun sabun serbuk larut dalam air akan menghasilkan haba. So tindak balas itu adalah tindak balas eksotermik. Bila tindak balas eksotermik, maka awak akan menghasilkan pek panas. Kalau pek sejuk ni biasanya dia akan menggunakan garam amonia. Garam amonia apabila larut dalam air akan bukan menghasilkan haba, dia tarik haba. Dia tarik haba, maka akan menghasilkan pek sejuk. Sebab bila tarik haba, suhu sekeliling semakin rendah. Bila suhu sekeliling semakin rendah, maka sejuklah pek tu. So biasanya pek sejuk, pek panas ni digunakan untuk melegakan kesakitan dalam bersukan. Okay. Alright. Yang kedua, awak dah belajar berkenaan dengan nilai bahan api apa semua tu, maka di situ kita bolehlah gunakan termokimia, benda-benda dalam termokimia sebagai bahan api. Untuk apa? Untuk kereta, untuk roket dan macam-macam lagi. Itu antara kegunaan je lah. Okay? Alright. Okay. Satu benda lagi saya nak kena note. Okay, note dalam chapter termokimia ni. Okay, satu benda yang awak kena take note ialah apa dia tahu? Okay. Kadang-kadang awak punya graf, ada 2 benda yang saya nak ni. Awak punya graf aras tenaga ni tadi akan dilukis seperti ini. Okay. Awak dah belajar rasanya dalam kadar tindak balas ini dipanggil sebagai tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan. So nak mendapatkan
haba tindak balas ni tadi, dia bersini kan, dia bersini, sini. Okay. So, haba tindak balas ialah, awak kena tolak, haba tindak balas hanyalah daripada sini. Daripada sini sampai ke sini. Sini sampai ke sini. Okay. So, saya labelkanlah A, B, ni C. Okay, so nak dapatkan C, ini haba tindak balas tau. Okay, C sama dengan awak kena buat B, awak kena tolak dengan A. Okay. Katakan kalau kat sini 20 joule, kat sini ialah 100 joule. So, kita nak mencari haba tindak balas kita adalah samalah dengan 100 tolak 20. So, akan dapat 80 joule. Kita tak kira tenaga pengaktifan ni. Kita kira hanya yang daripada bahan tindak balas kepada produk sahaja. Kita tak kira tenaga pengaktifan ni. Okay, sebab tu, kalau diberi kat sini 20 joule, sini 100 joule, awak kena tolakkan 100 dengan 20 untuk mendapatkan berapa haba tindak balas awak, which is 80 joule lah nanti sini. Okay. Itu benda pertama yang saya nak highlight. Okey, tadi kita dah berbicara berkenaan dengan tenaga pengaktifan. Now, seterusnya kita akan lihat apa jadi kalau kita ubah volume sesuatu larutan untuk eksperimen. Katakan kita tengah buat eksperimen haba peneutralan. Mula-mula kita guna 50 cm padu 1 molar NaOH. Lepas tu kita repeat pula dengan 100 cm padu 1 molar NaOH. Okey, apa jadi pada ni? Mungkin awak fikir, menggunakan N sama dengan MV over 1000. N semakin tinggi. So logiknya N semakin tinggi, mungkin haba akan semakin tinggi. Haba pembakaran tadi lah, haba peneutralan tadi. Okey, jawapannya haba tidak berubah. Okey, haba yang dibebaskan tidak berubah. Kenapa pembebasan haba tidak berubah? Sebab mungkin awak akan lihat bilangan mol semakin banyak. Tetapi jangan lupa, pengiraan haba yang terbebas atau haba yang terbebas atau perubahan haba menggunakan MC theta. Okay, menggunakan MC theta. Maka walaupun awak nampak molekulnya semakin banyak dan awak assume haba yang terbebas semakin banyak, tetapi jangan lupa M awak semakin besar. Bila M awak semakin besar, maka haba yang terbebas akan dibebaskan kepada tempat yang lebih banyak. Bila haba yang terbebas kepada tempat yang lebih banyak, maka apa yang terjadi? Haba yang terbebas per unit gram akan sama je. Sebab katakan kat sini haba yang terbebas mungkin 20 joule. Sini 40 joule. 40 bagi 100, 0.4. 20 bagi 50, 0.4. So, sama je. Okay. Dia cuma, mungkin kita akan lihat habanya lebih banyak sebab isi padu lebih banyak. So, isi padu lebih banyak, dia akan membebaskan haba ke ruangan yang lebih besar. So, jadinya, essentially, nanti awak akan dapat haba yang terbebas tetap sama. Tak ada beza pun. Okay. Alright. Okay. Now, hanya yang akan memberi perubahan ialah apabila isi padu sama. Okay, katakan ni 50 cm padu. Sini 50 cm padu juga. Tetapi kat sini 1 molar, kat sini 2 molar. Okay, kat sini 1 molar, sini 2 molar. So, bila kat sini 1 molar, sini 2 molar, tapi isi padunya sama. Bila isi padunya sama, tetapi bilangan mol lebih tinggi kat sini, maka lebih banyak tindak balas terhasil kat sini. Bila lebih banyak tindak balas terhasil di sini, maka peningkatan suhu akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan yang ini. So, sebab itulah kita akan lihat kat sini mungkin 20 joule, kat sini mungkin akan jadi 40 joule. Macam kita nak cari just kepekatan haba asal kita darabkan dengan berapa kali ganda. Jadi kat sini 2 kali ganda atas kan, so kita darab 2, dapatlah yang kat bawah. Ni. Macam tu je Okay. So, dah habis dah untuk topik termokimia. So, kita akan berjumpa dalam video-video yang lain pula. So, saya rasa itu je kot. Terima kasih. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.